Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah izin dan kurnianya, alhamdulillah, kita dapat bersama-sama menjayakan rakaman ini, yang mana tujuannya ialah untuk memberi pendidikan bagaimanakah melaksanakan ibadah solat itu dengan sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang sama-sama kita ketahui, solat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, yang mana pertamanya didahului dengan mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian solat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan haji di Baitullahil Haram. Oleh demikian, sembahyang itu tersusun dengan rukun-rukun yang tertentu, maka sembahyang itu sendiri mempunyai 5 waktu. Yang mana waktu yang pertamanya ialah waktu zuhur, terdiri daripada 4 rakaat. Waktu asar, 4 rakaat. Waktu maghrib, 3 rakaat. Waktu isya, 4 rakaat. Dan waktu subuh, 2 rakaat. Sembahyang mempunyai falsafah tersendiri, di mana sembahyang itu boleh mencegah seseorang daripada teringin untuk melakukan perkara-perkara maksiat, seperti mana yang disebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu boleh mencegah seseorang daripada teringin untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Sebelum seseorang itu melaksanakan sembahyang, maka wajiblah ia membersihkan diri dengan berwuduk. Berwuduk ialah mengangkat hadas kecil. Hadas kecil ialah suatu proses pembersihan diri melalui rukun-rukun tertentu. Ia berbeza dengan hadas besar. Hadas besar ialah orang yang berada dalam keadaan haid, nifas, junub. Sedangkan hadas kecil ialah orang yang tidak ada wuduk. Untuk membebaskan diri daripada hadas kecil dan hadas besar, maka manusia yang akan sesiapa yang akan melakukan ibadat sembahyang itu, dia mestilah bebas daripada kedua-dua hadas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wuduk terdapat 7 langkah, dan ia mestilah dilakukan dengan mengambil wuduk melalui air yang bersih. Bagi laki-laki dan perempuan sama sahaja. Kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula basuh kedua tangan daripada hujung jari-jari hinggalah ke pergelangan tangan. Ini sunat diulang sebanyak 3 kali basuhan. Kedua, berkumur-kumur, iaitu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian membersihkan hidung. Ini juga sunat dibuat sebanyak 3 kali. Yang ketiganya, membasuh muka. Seluruh permukaan muka mestilah dibasahi dengan air, bermula daripada gigi rambut di sebelah atas sehinggalah ke bawah dagu. Ketika inilah kita niat di dalam hati, yang mana niatnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa taala. Basuh muka juga sunat diulangi sebanyak 3 kali. Yang keempat, basuh tangan daripada hujung jari hingga ke atas siku. Dimulakan dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian
diikuti dengan tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Yang kelimanya, basahkan tangan dengan air dan sapu sebahagian kepala ataupun sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sunat dilakukan 3 kali. Yang keenam, sapu kedua-dua belah telinga, iaitu telinga kiri dan telinga kanan, dengan jari-jari yang dibasahkan dengan air. Juga sunat dilakukan sebanyak 3 kali. Dan yang ketujuh, iaitu yang terakhir, basuh kaki, iaitu daripada hujung jari-jari sehinggalah ke atas buku lali. Mula dengan kaki kanan dan diikuti dengan kaki kiri. Juga dilakukan sebanyak 3 kali. Langkah yang wajib ketika mengambil wuduk itu hanya 4. Yang pertamanya membasuh muka sambil berniat di dalam hati. Yang keduanya membasuh tangan sampai ke siku. Yang ketiga membasuh kepala. Yang keempat membasuh kaki. Manakala yang 3 lagi itu hanyalah sunat sahaja. Tetapi walau bagaimanapun, digalakkan untuk kita melakukan kesemuanya. Dan selepas itu, kita disunatkan pula membaca doa. Yang mana doanya adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setelah kita berwuduk, hendaklah kita jaga wuduk kita supaya ia tidak batal. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita ialah seperti membuang air kecil, membuang air besar, kentut, kemudian mabuk ataupun gila. Yang dikatakan mabuk itu mabuk dengan sengaja, seperti kita minum arak. Tidak termasuk mabuk yang tidak sengaja, seperti kita naik kenderaan dan sebagainya. Kemudian kita tidur yang mana papan punggungnya tidak rapat kepada lantai, seperti tidur mengiring, ini batal. Kemudian menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang kita halal berkahwin dengannya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, sama ada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang. Mengambil wuduk adalah salah satu daripada syarat sah sembahyang, yang mana selain daripada mengambil wuduk itu, kita hendaklah berpakaian yang menutup aurat. Aurat bagi laki-laki ialah daripada pusat hingga ke lutut. Manakala aurat bagi seorang perempuan yang ingin melakukan solat, seluruh tubuh badannya kecuali muka ketika melakukan solat ialah muka dan tapak tangan. Syarat sah sembahyang yang ketiga ialah tempat untuk menunaikan sembahyang itu hendaklah bersih daripada sebarang najis. Sama ada najis itu merupakan tahi cicak ataupun air kencing kanak-kanak yang belum dibersih mengikut kaedah fiqh. Syarat sah sembahyang seterusnya ialah masuk waktu sembahyang. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu sembahyang sebelum waktu masuknya ataupun sembahyang selepas waktunya, maka sembahyang itu tidak sah. Walau bagaimanapun, sunat dilaksanakan solat itu pada awal waktu. Dan syarat seterusnya ialah berdiri menghadap ke arah kiblat. Apabila seseorang itu sudah cukup syarat-syarat sah sembahyang, maka bolehlah ia menunaikan solat itu dengan mengetahui rukun-rukun solat. Yang mana rukun-rukun solat itu terdiri daripada 13 rukun. Pertama, niat. Yang kedua, berdiri tegak, iaitu bagi orang yang berkemampuan untuk berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram,
Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tamakninah. Yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Yang ketujuh, sujud serta tamakninah. Yang kelapan, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Yang kesebelas, membaca selawat ke atas Nabi SAW pada tahiyat akhir. Yang ke-12, memberi salam yang pertama, iaitu salam sebelah kanan. Yang ke-13, tertib. Sekarang kita akan mulakan solat. Oleh kerana kita sembahyang seorang diri, maka disunatkan kita membaca iqamah sebelum kita menunaikan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hatihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin allati la tawal fadilah wab'asul maqam al-mahmud alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Maknanya, wahai Tuhan yang empunya seruan, yang telah sempurna dan solat yang akan didirikan ini, kurniakanlah kedudukan istimewa kepada junjungan besar kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan dan darjat yang tinggi menjulang, dan bangkitkanlah dia di makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Setelah kita berdiri menghadap kiblat dengan tertib, maka disunatkan kita memulakan solat itu dengan membaca lafaz niat. Misalnya, kita membaca lafaz niat sembahyang subuh. Bagi sembahyang subuh, usalli fardal subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Maknanya, sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah. Niat yang di dalam bahasa Malaysia itu hendaklah didatangkan di dalam hati, hadir di dalam hati. Itulah dikatakan niat. Sembahyang zuhur, lafaz niatnya ialah seperti berikut: usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Maknanya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Niat ini hendaklah dihadirkan di dalam hati. Sembahyang asar, lafaz niatnya usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Niat itu juga hendaklah didatangkan di dalam hati. Sembahyang maghrib, lafaz niatnya usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Niatnya itu juga hendaklah didatangkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Sembahyang Isya, lafaz niatnya usalli fardal Isya 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Juga niat itu didatangkan di dalam takbiratul ihram, di dalam hati. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma wa'afini wa tawallani wa barik fihi wa qina Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang marilah kita melihat semula apa yang telah saya lakukan di dalam ibadat sembahyang tadi. Mula-mula saya berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Ini adalah merupakan rukun. Kemudian saya akan membaca lafaz niat di dalam solat. Bacaan ini saya akan membaca dengan perlahan supaya tidak didengar oleh orang yang berada di dekat kita. Dan ini merupakan sunat. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram di dalamnya ada niat. Dan niat itu adalah merupakan rukun. Misalnya, sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Niat ini berlaku di dalam hati. Waktu ini saya akan membacakan doa iftitah. Saya akan membaca dengan suara perlahan. Kalau dinyaringkan bacaannya seperti berikut. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Membaca doa iftitah itu sunat. Bermakna, kalau kita tidak membaca doa iftitah ini, sembahyang kita sah. Tetapi eloklah dibaca, kerana makna yang terdapat di dalamnya boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia boleh menambahkan lagi kekhusyukan di dalam melaksanakan solat itu sendiri. Cuba kita lihat maknanya. Allah yang maha besar, puji-pujian bagi Allah sebanyaknya. Maha suci Allah siang dan malam. Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang menjaga langit dan bumi. Ikhlas dan fasrah. Bukanlah aku dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan. Dan aku termasuk orang-orang yang pasrah. Selepas kita membaca doa iftitah, hendaklah kita membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan rukun di dalam rukun-rukun solat. Sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah, sembahyangnya tidak sah. Dan selepas itu, bolehlah kita membaca mana-mana surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukum membaca surah itu adalah sunat.
Selepas itu saya akan rukuk sambil berkata Allahu Akbar. Yang mana rukuk ini ialah rukun solat yang kelima, iaitu rukuk serta tamakninah. Tamakninah artinya berhenti sekejap. Ada bacaan yang saya baca secara tidak kedengaran ketika rukuk itu, iaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, iaitu sebanyak 3 kali. Rukuk i'tidal, iaitu bangun daripada rukuk sambil berkata Sami'allahu liman hamidah. Apabila tegak berdiri, kita baca Rabbana lakal hamd. Selepas itu rukun yang ketujuh, iaitu sujud serta tamakninah. Sambil turunkan badan untuk sujud, saya berkata Allahu Akbar. Sebenarnya kita mengucapkan Allahu Akbar pada setiap kita mengubah kedudukan kita, kecuali ketika i'tidal kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Ketika sujud, saya membaca dengan suara tidak kedengaran. Sebanyak 3 kali saya akan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selepas itu rukun ke-8, iaitu rukun yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Bacaannya dibaca juga dengan tidak kedengaran. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maksudnya, Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatkanlah darjatku, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku petunjuk, sihatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Selepas itu sujud sekali lagi, sama seperti sujud tadi, dengan bacaan yang sama juga. Dan dengan itu lengkaplah 1 rakaat. Kemudian bangun pula untuk rakaat yang kedua. Bagi rakaat yang kedua, semuanya sama seperti mana rakaat yang pertama tadi, kecuali bacaan surah selepas bacaan Fatihah. Bacalah mana-mana surah yang terdapat di dalam Al-Quran selain daripada surah yang telah kita bacakan pada rakaat yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selepas rukuk, i'tidal. I'tidal pada rakaat yang kedua bagi solat subuh berbeza sedikit daripada rakaat kedua solat-solat yang lain, kerana di dalam solat subuh ada doa qunut.
Doa kunut itu dibaca dengan suara perlahan, yang mana kalau dinyaringkan bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya, Tuhanku, tunjukkanlah aku bersama orang yang telah engkau tunjuki. Sihatkanlah aku bersama orang yang engkau sihatkan. Pimpinlah aku bersama orang yang engkau pimpin. Berkatilah aku bersama apa-apa yang engkau berikan. Dan peliharalah aku dari kejahatan perkara-perkara yang engkau hukumkan. Sesungguhnya engkau yang menghukum, bukan engkau yang dihukum. Tidak akan terhina orang yang engkau pimpin, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Amat berkat engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi bagimu puji di atas segala yang telah engkau hukum. Aku memohon keampunanmu dan bertaubat kepadamu. Dan Allah selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya. Selepas itu sujud, samalah seperti di dalam rakaat yang pertama. Perhatikan bagaimana kedudukan tangan, bagaimana kedudukan muka, dahi diletakkan di atas lantai, dan hidung mencecah lantai. Dan begini pula kedudukan kaki. Kedua-dua tapak kaki ditegakkan berdiri dan dijarakkan sedikit antara satu sama lain. Duduk di antara dua sujud. Perhatikan kedudukan kaki dan juga di mana tangan diletakkan. Sujud sekali lagi dan kemudian duduk tahiyat akhir. Perhatikan kedudukan kaki dalam tahiyat akhir. Punggung sebelah kiri rapat ke lantai dan tapak kaki kanan ditegakkan. Bagi yang boleh berbuat demikian. Kalau tak boleh, tak mengapa. Kedudukan tangan pula, jari-jari kiri diluruskan di atas lutut, manakala jari-jari kanan digenggam dengan jari telunjuk diluruskan bersama ibu jari. Bacaan tahiyat akhir juga dibaca dengan perlahan. Kalau dinyaringkan, bunyinya seperti berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Maknanya, ucapan selamat penuh keberkatan dan selawat penuh kebaikan bagi Allah. Salam sejahtera ke atasmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta rahmat Allah dan keberkatannya. Salam sejahtera ke atas kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengaku bahawa Muhammad utusan Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti mana engkau anugerahkan kepada Ibrahim
dan keluarga Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana engkau telah berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di seluruh alam sesungguhnya engkaulah kepujian dan ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru saja mempelajari solat subuh 2 rakaat. Selepas ini kita akan mempelajari pula solat maghrib, iaitu 3 rakaat. Semua pergerakan tidak ada yang berbeza. Cuma di dalam sembahyang maghrib ditambah 1 rakaat lagi. Dan pada rakaat yang kedua terdapat tahiyat awal. Lafaz niat sembahyang maghrib adalah seperti berikut: usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selepas takbiratul ihram, kita disunatkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini kita baca dengan suara yang perlahan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selepas doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Bagi rakaat pertama dan kedua sembahyang subuh, maghrib dan isya, disunatkan kita membaca dengan nyaring, iaitu bacaan Fatihah dan bacaan surah selepas Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang saya duduk tahiyat awal. Kedudukan tahiyat awal sama seperti duduk antara dua sujud. Tetapi jari kanan digenggam dan diluruskan telunjuk bersama ibu jari. Bacaannya ialah separuh daripada tahiyat akhir, iaitu bacaannya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setakat itu sahaja dan dibaca dengan suara perlahan. Selesai membaca tahiyat awal, bangun untuk rakaat ketiga. Dalam rakaat ketiga, baca Fatihah sahaja dengan suara perlahan. Selepas itu rukuk dan seterusnya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita telah mempelajari solat subuh dan maghrib. Kalau anda telah benar-benar faham dan menghayatinya, bermakna anda juga akan memahami bagaimana melakukan solat-solat yang lain, seperti solat zuhur, solat asar dan solat isyak, yang mana kesemuanya adalah 4 rakaat. Bagi mengulang kaji apa yang telah kita pelajari, marilah kita melihat secara cepat bagaimana pelajar ini melakukan solat zuhur. Lafaz niatnya ialah usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Maknanya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, yang mana niat itu didatangkan di dalam hati. Selepas daripada itu, kita akan mengangkat takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar. Di dalam takbir itulah datangnya niat tadi. Kita akan membaca Al-Fatihah. Selepas membaca Fatihah, kita akan membaca surah pendek ataupun salah satu surah daripada Al-Quran. Surah ini hendaklah dibaca dengan perlahan. Kalau dinyaringkan, bunyinya adalah seperti berikut. Misalnya di dalam surah Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Selesai membaca surah pendek, kita akan rukuk, yang mana bacaan di dalam rukuk itu adalah seperti berikut: Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, diulang 3 kali. Kemudian kita akan bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, tidak bersama tamakninah. Kemudian kita akan sujud. Semasa sujud, kita akan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sebanyak 3 kali. Bangun daripada sujud, duduk antara 2 sujud, yang mana bacaan duduk antara 2 sujud adalah seperti berikut: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud sekali lagi, membaca bacaan yang sama seperti mana sujud yang pertama: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian kita akan bangun. Bangun terus berdiri tegak. Maka itu sudah masuk pada rakaat yang kedua. Dan kita akan kembali membaca Al-Fatihah. Selepas membaca Fatihah, kita akan membaca surah pendek ataupun mana-mana surah daripada Al-Quran. Contohnya, di antara surah yang kita petik di sini, An-Nas. Bacaannya kalau dinyaringkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita akan rukuk. Bacaan di dalam rukuk adalah sama seperti rakaat sebelum ini. Kemudian i'tidal serta tumakninah. Sujud serta tumakninah. Duduk antara dua sujud serta tumakninah. Kemudian kita akan sujud sekali lagi beserta dengan tumakninah. Kemudian duduk tahiyat awal. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bangun untuk rakaat yang ketiga, baca Fatihah sahaja. Habis Fatihah, rukuk. I'tidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Bangun untuk rakaat keempat. Baca Fatihah. Habis Fatihah, rukuk. I'tidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian duduk membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Baca tahiyat akhir sehingga memberi salam. Kaedah ataupun cara menunaikan solat fardu bagi laki-laki dan perempuan terdapat sedikit perbezaan. Selain daripada perbezaan pada pakaian, terdapat beberapa perbuatan seperti ketika mengangkat takbir. Bagi perempuan, takbirnya agak kecil, sikunya dirapatkan pada badan. Begitu juga ketika sujud. Perempuan ketika sujud dirapatkan sikunya kepada badan. Sedangkan ketika berdiri, kakinya dirapatkan sedikit berbanding dengan lelaki. Akhirnya, sewaktu kita bersembahyang, hendaklah mengelak daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Seperti bercakap dengan sengaja, makan atau minum, bergerak 3 kali berturut-turut, terbuka aurat, terkena najis, ketawa, ataupun perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sekiranya berlaku salah satu daripada perkara-perkara tersebut, maka batallah sembahyang kita. Kita telah belajar bagaimana menunaikan solat secara berseorangan. Saya berpesan kepada anda supaya terus belajar bagaimana menunaikan solat secara berjemaah, kerana pahalanya sangat besar, iaitu 27 kali ganda
lebih daripada sembahyang berseorangan. Akhirnya saya berseru kepada semua, selamat menunaikan sembahyang.